Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Kerzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 13 Julai 2020. Berita utama. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam kenyataan medianya pada Isnin selepas melancarkan Banci Penduduk dan Perumahan Nasional 2020 My Census 2020 untuk Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia berkata, Bancian nasional yang sedang berlangsung ketika ini mempunyai kaitan penting dengan pembangunan negara khususnya Sarawak. Terdahulu, Ketua Menteri telah diberikan penerangan mengenai pelaksanaan bancian oleh Timbalan Pengarah Jabatan Statistik Dayang Rozana Abang Hassan. Tambah Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, dasar pembangunan ekonomi Sarawak juga perlu disusun dan diselaraskan semula untuk menangani pendapatan isi rumah rendah pada RM5,218 untuk 2019 agar ekonomi lebih adil kepada rakyat Sarawak. Keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak dianggarkan KDNK sebenar 2019 pada RM136.05 bilion agak tinggi kerana pendapatan dari industri minyak dan gas tetapi tidak diterjemahkan sebagai peningkatan pendapatan sebenar rakyat. Ujarnya, pengumuman Kerajaan Persekutuan yang menaikkan garis kemiskinan dari RM980 kepada RM2,208 baru-baru juga pastinya akan menyebabkan lebih ramai yang hidup pada tahap kemiskinan. Seterusnya, Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah MANRED kini dalam perancangan untuk membangunkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Bintulu. Menterinya Datuk Amar Douglas ugah embas dalam sidang media selepas lawatan ke Pusat Latihan Pertanian Bintulu dan taklimat berkaitan Agriculture Facilitation Funds AFF di Pusat Latihan Pertanian Bintulu pada Ahad memberitahu pembinaan TKPM di Sungai Sebiu Bintulu dengan keluasan 50 hektar akan dilakukan sama seperti di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Rampangi Kuching. Hari ini juga kita memutuskan untuk membina satu taman pengeluaran kekal pengeluaran makanan similar to the one in Rampangi in Kuching. 50 acres will be allocated and we are planning it and we hope it will be completed I think only 1 week's time. We are planning now. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas ugah berkata bantuan-bantuan di bawah AFF akan dilakukan secepat mungkin sekurang-kurangnya penghujung bulan Julai ini. Datuk Amar Douglas juga menggesa Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Peladang Kawasan menggandakan usaha membantu dan membimbing mereka yang terlibat dalam industri makanan untuk mendapatkan persijilan seperti Good Agricultural Practice GAP di samping membantu menyediakan pembungkusan yang menarik untuk menembusi pasaran luar Sarawak dan antarabangsa. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Northern Region Development Agency NRDA dengan peruntukan sebanyak RM1.5 bilion di bawah Regional Corridor Development Authority RECODA yang dikhususkan untuk membangunkan kawasan di utara Sarawak. Berucap dalam upacara pecah tanah projek jalan dari Kampung Ipai ke Kampung Pendam di Kampung Ipai, Limbang pada Sabtu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, di bawah NRDA telah ditubuhkan subkomiti yang melibatkan wakil-wakil rakyat, agensi-agensi kerajaan, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan pemimpin pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan utara Sarawak. Bagi kita di bawah Northern Region Development Agency, kita telah pun bersetuju untuk menumpukan kepada pembinaan infrastruktur dan amenity. Dan untuk itu, daripada jumlah 1.5 bilion, kita telah pun memperuntukkan sebanyak 841 juta untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur dan amenities.
Termasuklah projek merektar dan juga untuk membina jalan daripada IPAI yang pembenaran belanja 35 juta. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak menambah, selain projek pembangunan infrastruktur, projek-projek lain yang diberikan tumpuan oleh NRDA ialah projek berkaitan pelancongan, pertanian, perikanan, penternakan, ekonomi, keusahawanan dan pembangunan belia dari segi pendidikan dan teknikal. Misalnya berbuah di Kampung Maritam, kita akan upgrade dan membuat kemudahan-kemudahan. Ini boleh dijadikan sebagai satu tarikan pelancong, sama ada pelancong tempatan maupun daripada luar. Kita juga akan laksanakan waterfront di Madamit dan beberapa tempat lain yang lain untuk kemudahan-kemudahan masyarakat kita. Dalam sidang medianya selepas upacara pecah tanah itu, beliau juga menjelaskan bahawa banyak projek pembangunan di bawah NRDA sepatutnya sudah dilaksanakan tetapi tertangguh disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita akan mengaktifkan semula untuk memastikan projek-projek yang telah kita rancang akan dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Dan dari segi pelaksanaannya, ada yang dilaksanakan terus daripada NRDA ini. Dan ada juga yang dilaksanakan dengan kerjasama jabatan-jabatan lain seperti JKR, Majlis Daerah, dan kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Dalam majlis yang sama, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, penubuhan NRDA adalah satu idea yang bernas bagi membangunkan kawasan di Limbang dan Lawas, termasuk pendidikan dan ekonomi. Kampung Ipai dulu tak ada lampung, air tak ada, jalan pun kurang baik. Tapi kita lihat sejak 2006 hingga sekarang, kita hari ini berada di Dewan yang begitu baik sekali. Hampir lengkap kemudahan di Kampung Ipai. Masjidnya ada, pusatnya ada, dewannya ada. Dan hari ini nak melengkapkan lagi, kita akan membuat pecah tanah. Pecah tanah jalan yang menghubungkan Kampung Ipai supaya lebih hampir kepada Bandar Limbang. Masa ini ada jalan tapi beliun, berpusing sampai Limbang sejam lebih. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota berharap dengan siapnya jalan ini nanti membolehkan rakyat memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaik-baiknya bagi membangunkan sektor ekonomi dan pertanian di sepanjang jalan ini. Berikutnya, Jabatan Perangkaan mengadakan 2 fasa bagi proses bancian 2020 di seluruh negara. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Perangkaan, Dayang Rozana Abang Hassan, 2 fasa ini melibatkan pembancian menggunakan atas talian dan secara bersemuka dengan responden. Pada kali ini pembancian kita adakan pada 2 fasa, iaitu fasa pertama adalah daripada 7 Julai yang lepas sehingga 30 September. Yang ini merupakan fasa untuk pembancian secara atas talian. Dan fasa kedua adalah pembancian yang kita lakukan pada 7 Oktober sehingga 24 Oktober nanti, dan ini merupakan fasa di mana pembanci akan datang ke rumah dan bersemuka dengan responden. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin.
Dalam pada itu, beliau turut berkongsi dengan Ketua Menteri mengenai cara-cara pembancian My e-Census dan berkaitan dengan penyesuaian banci penduduk perumahan di Malaysia dan di Sarawak. Juga dibincangkan ialah dapatan dan soalan-soalan yang ada di dalam banci tersebut dan jenis-jenis promosi dan publicity yang telah diadakan di Sarawak. Sekian bersama saya, Kerzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.